Mengangkat sumpah sebagai ahli Dewan Negara. Yang berhormat Yang di-Pertua Dewan Negara, ahli-ahli yang berhormat dan para hadirin sekalian, majlis mengangkat sumpah pada hari ini adalah mengikut peruntukan Peraturan Mesyuarat 4/3, Peraturan-Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Negara. Dengan hormatnya, saya menjemput ahli yang berhormat berikut untuk mengangkat sumpah di hadapan Yang berhormat Yang di-Pertua Dewan Negara. Dipersilakan yang pertama, Yang berhormat Datuk Dr. Muhammad Razi bin Majidin. Saya, Muhammad Razi bin Muhammad Jidin, setelah dilantik sebagai seorang ahli Dewan Negara, dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan-kewajipan jawatan itu dengan segala daya upaya saya, bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada Malaysia dan akan memelihara, melindungi dan mempertahankan perlembagaannya. Yang kedua, dipersilakan Yang berhormat Datuk John Ambrose. Saya, John Ambrose, setelah dilantik sebagai seorang ahli Dewan Negara, dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan-kewajipan jawatan itu dengan segala daya upaya saya, bahawa saya akan menumpukan taat setia yang sebenar kepada Malaysia dan akan memelihara, melindungi dan pertahankan perlembagannya. Seterusnya dipersilakan Yang berhormat Datuk Teo Eng Ti alias Teo Kok Chi. Saya Teo Eng Ti alias Teo Kok Chi, setelah dilantik sebagai seorang ahli Dewan Negara, dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya akan dengan jujur menaikkan kewajipan-kewajipan jawatan itu dengan segala daya upaya saya, bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada Malaysia dan akan memelihara, melindungi dan mempertahankan perlembagaannya. Dan yang terakhir, dipersilakan Yang berhormat Datuk Bobby Afam bin Swan.
Saya, Bobby Afang bin Suan, setelah dipilih sebagai seorang ahli Dewan Negara, dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan-kewajipan jawatan itu dengan segala daya upaya saya, bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada Malaysia dan akan memelihara, melindungi dan mempertahankan perlembagaannya. Ada pen ya. Mengalu-alukan pelantikan 4 orang ahli Dewan Negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ahli-ahli yang berhormat, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan mengalu-alukan 4 orang ahli Dewan Negara yang telah mengangkat sumpah sebentar tadi, iaitu Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Muhammad Radzi bin Muhammad Jidin, lantikan penggal kedua, berkuat kuasa mulai 17 Julai tahun 2021. Yang kedua, Yang Berhormat Senator Datuk John Ambrose, lantikan sebagai penggal kedua, berkuat kuasa mulai 16 Januari 2021. Ketiga, Yang Berhormat Senator Datuk Teo Eng Ti alias Teo Kok Chi, lantikan penggal kedua, berkuat kuasa mulai 19 Julai 2021. Dan yang keempat, Yang Berhormat Datuk Bobby Afang bin Suan, dipilih untuk penggal pertama oleh Dewan Undangan Negeri Sabah, berkuat kuasa mulai 5 Januari 2021. Pelantikan ini yang telah diperkenankan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong merupakan suatu amanah yang dipikul atas jemala Yang Berhormat sekalian agar dapat dilunaskan khidmat bakti, sumbangan serta kebertanggungjawaban kepada bangsa, agama dan negara. Sumpah yang baru sahaja dilafazkan Yang Berhormat sekalian harus dijunjung dan didaulatkan dengan segala upaya
agar perlembagaan negara dan institusi legislatif ini bukan sahaja berfungsi dengan baik tetapi menepati kedudukannya sebagai badan perundangan tertinggi Malaysia yang harus diberi hormat oleh semua pihak. Perlu barangkali saya katakan berlaku satu lagi peristiwa penting dalam kehidupan yang berhormat senator. Dalam keadaan sedemikian, mungkin erti sumpah yang baru kita lafazkan itu, kita cerakinkan kepada beberapa aspek. Pertama, ia kata akan menunaikan kewajipan sebagai yang sedemikian. Soal yang timbul ialah apakah kewajipan itu? Selama ini kita merdeka tidak pernah dinyatakan apa yang harus seseorang senator lakukan dan tidak lakukan. Begitu juga ahli yang berhormat Dewan Rakyat. Kemudian dikatakan menjalankan khidmat dengan jujur. Seterusnya dikatakan dengan segala daya upaya untuk menumpahkan taat setia kepada Malaysia. Dan akhirnya memelihara, melindungi serta mempertahankan perlembagaannya. Ahli-ahli yang berhormat, bukan pagi ini bagi kita untuk bertelaah hal ini, namun terasa oleh saya sebagai yang dipertua, jika anggota pentadbiran negara dari ketua setiausaha sampai kepada jawatan yang bawahan mempunyai apa yang disebut sebagai general orders ataupun perintah am, apakah kita ahli-ahli yang berhormat sebagai ahli politik tidak harus mempunyai perintah am kita sendiri? Harus kita fikirkan ini sebab yang amat berhormat Perdana Menteri kita telah meminta berkhidmat secara cemerlang, gemilang, terbilang. Tetapi bagaimana kita harus laksanakan ini? Tentulah masih menjadi tanda tanya. Di situ saya hentikan dahulu. Namun, saya teringat kepada pantun lama yang mengajar kita, kalau mencari tempat mandi, pertama teluk, kedua pantai. Kalau mencari pemimpin negeri, pertama elok, kedua pandai. Dalam susunan itu, jangan saya heretkan yang berhormat lagi, marilah kita cuba renungkan hal-hal yang bersekitaran dengan kita dan menanyakan diri kita bagaimana kita harus menjadi YB senator, YB menteri, YB timbalan menteri, YB setiausaha parlimen, walaupun sekarang tidak dilantik di bawah perkara 43. Harus kita berdoa ke hadirat ilahi, semoga Malaysia terus menjadi sebuah negara yang cemerlang terbilang dan bukan itu saja meningkat dalam capaian ekonomi, tata susilanya, kenegaraannya dan aspek-aspek yang lain. Dewan Negara akan diusahakan supaya peranan kemasyarakatan dan kesejahteraan terhadap kemaslahatan rakyat serta isu-isu yang melingkari negara dijuarai dan dilunaskan dengan sebaik mungkin agar Dewan ini menjadi sebuah institusi yang benar-benar berwibawa di mata rakyat. Justru untuk memastikan usaha ini lebih berkesan, Kokus Kesejahteraan Rakyat Dewan Negara yang dibentuk sebelum ini sebagai salah satu elemen transformasi Dewan Negara akan ditambah baik peranannya, fungsi serta gerak kerjanya agar lebih formal dengan menjadi sebuah jawatan kuasa pilihan khas kesejahteraan rakyat Dewan Negara. Lantaran itu, pesan kita kepada semua menteri dan timbalan menteri yang memberi tumpuan kepada khidmat negara berkaitan dengan Dewan Negara, semoga semua berganding bahu bagi menjayakan peranan kemasyarakatan dan kesejahteraan
melalui jawatan kuasa pilihan khas ini, kerana tentunya melalui bidang kuasa kementerian banyak perkara yang Yang Berhormat Menteri, Yang Berhormat Timbalan Menteri membantu menyelesaikan untuk rakyat. Saya boleh nyatakan bahawa sebagai ahli parlimen, sebagai menteri dan sebagai timbalan menteri, kita adalah khadam rakyat. Dan perikata itu memerlukan kita untuk menjenguk apakah rekod yang harus kita ciptakan, apakah khidmat yang harus kita sampaikan. Sebegitu dahulu, ahli-ahli yang berhormat, saya lampirkan perkataan tahniah dan sambung dengan semoga berjaya dalam semua aspek perjuangan kita. Dengan kata-kata itu, maka selesailah majlis mengangkat sumpah pada hari ini. Wassalamualaikum.